Hari Raya Aidilfitri bukan sahaja disambut dengan hebatnya oleh masyarakat Melayu Islam, tetapi ia juga disambut oleh masyarakat lain, segenap lapisan masyarakat dalam Malaysia itu sendiri, antaranya masyarakat India dan China. Ini membuktikan bahawasanya kesepaduan dalam Malaysia ini telah pun dicapai. Dan tuan-tuan dan puan, ini adalah perkara yang kita patut banggakan, kita pun menang dalam kesepaduan masyarakat. Selaras dengan sebuah pantun, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana mufakat. Tuan-tuan dan puan, antara contoh lain kita boleh lihat adalah pada peristiwa yang kita tahu baru ini, rejim Israel telah pun mengebom dan juga menyerang ramai penduduk Gaza dan Palestin. Dan ini membuatkan satu dunia marah dan tidak tenteram. Mereka juga inginkan keadilan seperti kita. Mereka juga inginkan pendidikan seperti kita. Mereka juga inginkan kedamaian seperti kita. Tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat dalam konteks masyarakat dalam Malaysia sendiri, warga negara Malaysia bukan Islam sahaja, bukan sahaja mereka berbangsa Melayu, juga menyatakan bahawasanya anda tidak perlu menjadi seorang Muslim, anda tidak perlu menjadi seorang Islam untuk menyatakan hak dan batil untuk sesebuah negara dan individu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita patut bersyukur kerana hari ini kita telah pun mencapai sebuah perpaduan rakyat dalam masyarakat kita, walaupun kita hidup dalam bilang bangsa, dalam kaum, adat dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, sebab itulah hari ini kita membawa sebuah tajuk yang sangat relevan, iaitu tajuk menbincangkan tentang rukun negara. Saya percaya bahawa rukun negara bukan sahaja sebuah prinsip dan rangka, ia lebih daripada itu. Hari ini kita akan membincangkan, mengungkapkan dan membongkarkan segalanya di dalam rukun negara. Bertemu kembali. Sebelum kita pergi lebih dalam dengan tentang rukun negara ini, tuan-tuan dan puan, kita perlu faham dulu kenapa perlunya ada rukun negara. Sejarah sedikit kita belakang tentang Malaysia pada tahun 1960-an. Kalau kita tengok pada 1960-an, 1/3 daripada populasinya adalah Cina, 1/10 adalah populasi daripada India, dan selebihnya adalah daripada bangsa Melayu itu sendiri. Apabila British mengambil alih ataupun memerintah ataupun menjajah negara Malaysia, ataupun lebih tepat lagi dinamakan sebagai Persekutuan Tanah Melayu itu sendiri, pihak British menggunakan dasar pecah dan berintah yang mewartakan bahawasanya penduduk ataupun masyarakat Cina hanya akan tinggal di bandar ataupun di lombong-lombong timah dan berniaga. Bagi masyarakat India pula, mereka akan tinggal dan bekerja di estate ataupun tinggal di bandar dan berniaga. Lain pula untuk masyarakat Melayu, bahawasanya mereka hanya ditempatkan di desa-desa dan mereka hanya bekerja di sektor pertanian. Ini menyebabkan perpecahan dan perspektif masyarakat pada zaman itu, menyebabkan adanya sebuah tembok besar yang memisahkan antara masyarakat dan masyarakat yang lain. Warna kulit, cara percakapan, bahasa pertuturan adalah lambang kepada pemisah bahawasanya anda masyarakat lain, kami masyarakat lain. Ini adalah perspektif yang digunakan oleh British untuk menyebabkan rakyat di negara ataupun di Persekutuan Melayu tidak akan bersatu padu. Ini menyebabkan mereka lemah dan British boleh terus-menerus menekan dan menjajah kita pada waktu tersebut. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kalau kita lihat daripada segi faktanya, peristiwa 13 Mei 1969 adalah satu sejarah hitam untuk Malaysia. Sebelum itu lagi telah adanya rusuhan-rusuhan yang berlaku dalam Persekutuan Tanah Melayu. Antaranya pada tahun 1957 di Pulau Pinang, 1960 di Pulau Pangkor, 1966 di Bukit Mentajam dan juga 1967 di Pulau Pinang. Sekali lagi. Dan itu menyebabkan sebuah peristiwa hitam dan berdarah berlaku di negara tercinta kita, negara Malaysia, iaitu pada tanggal 13 Mei 1969, sebuah pertumpahan darah yang dahsyat telah berlaku di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, di samping itu sebenarnya kita dapat lihat sebenarnya rakyat Malaysia yang hebat adalah rakyat yang memegang teguh kepada rukun negara. 5 prinsip rukun negara sekiranya diamalkan, dipraktikkan dan dijadikan pegangan setiap hari. Dengan peristiwa berdarah itulah adalah satu kita boleh katakan
relevannya, perlunya untuk kita memperkenalkan sebuah dasar atau prinsip yang baru. Dan di situlah tertubuhnya rukun negara. Untuk kita mengulas lebih lanjut perkara itu, tentang perkara ini, kita ada dua panelis kita pada hari ini. Kita ada panelis pertama kita, iaitu penganalisis sejarah terkemuka di Malaysia daripada Universiti Teknologi Mara sendiri. Kita ada Profesor Madya Dr. Nafis. Profesor, terima kasih Prof kerana sudi untuk bersama kita pada hari ini. Kami amat memalukan kerana menghargai kedatangan Prof pada hari ini. Dan yang kedua, panelis kita yang kedua, kita ada yang berhormat Menteri Perpaduan sendiri, untuk kita ingin membincangkan tentang rukun negara dan kepaduan dalam Malaysia sendiri. Terima kasih kepada YB Menteri Dr. Syafiq Fahmi. Terima kasih kerana sudi juga berada bersama kami pada hari ini. So ini orang yang betul lah untuk kita nak bercerita pasal kita punya tajuk kita pada hari ini. Okay, so untuk kita punya mengulas tentang isu ataupun apa itu rukun negara dan sebagainya, saya ingin memberikan majlis kita pada hari ini kepada Prof Nafis. Boleh? Prof Nafis orang utama, Prof yang utama, iaitu tentang apakah sebenarnya rukun negara ini sebenarnya, kan? Untuk kita tahu apa ini rukun negara, bila dibuat, siapa yang membuat keputusan tentang rukun negara ini semua. Silakan Prof. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saudara Nazmi Firdaus, dan juga kepada yang berhormat Menteri Dr. Syafiq kerana bersama dalam untuk mengimarkan Forum Perdana Ehwal Islam PLUS. Jadi bagi menjawab persoalan apakah sebenarnya rukun negara ini, rukun negara ini bukannya dicipta pada awal kemerdekaan kita. Tidak. Ianya dicipta dan diisytiharkan pada 31 Ogos 1970, iaitu selepas 13 tahun negara menyambut kemerdekaan. Seperti yang kita tahu, anak-anak kita pada zaman sekarang, iaitu zaman sebelum adanya pandemik di negara ini, walhal kita juga dahulu pada zaman persekolahan sudah diterapkan dengan 5 prinsip rukun negara ini yang berulang kali kita sebut semasa berhimpun. Betul? Jadi apa sebenarnya benda yang kita sibuk ulang-ulang ni? Sebab pada masa itu kita masih muda, tak tahu apa maksud yang tersirat atau tersurat dalam 5 prinsip rukun negara yang selalu disebutkan ini. 5 prinsip rukun negara ini sekiranya diamalkan atau dipraktikkan dan dijadikan pegangan di dalam diri setiap individu, perkara ini sebenarnya dapat mengukuhkan kedaulatan negara. Oleh sebab itu, 5 prinsip rukun negara ini diterapkan dari awal lagi pada generasi muda agar mereka sudah mencapai usia di mana mereka dapat memahami apa sebenarnya yang patut mereka lakukan dan sumbangkan kepada negara. Dan pada masa itu juga mereka perlu sedar bahawa mereka tidak perlu menanyakan apa yang negara dapat lakukan kepada mereka, tetapi sepatutnya mereka tahu apa yang mereka, termasuk diri kita juga, dapat lakukan kepada negara. Ya, memang betul seperti saudara Nazmi katakan sebelum ini, di mana kedatangan Inggeris telah menukarkan bentuk masyarakat di tanah Melayu pada ketika itu. Apabila berlaku perkara tersebut, mula dan timbullah rasa ketidakpuashatian pada setiap kaum, sehingga menjadi provokasi di dalam parti politik, sehingga kan membawa kepada pergaduhan, iaitu peristiwa apa tadi? 13 Mei 1969. Jadi 3 hari selepas itu yang di-Pertuan Agong terpaksa mengisytiharkan darurat, iaitu 16 Mei. Pada masa tu 16 Mei belum lagi ada sambutan Hari Guru Malaysia. Kadang-kadang ada yang tersilap, tragedi 13 Mei ni bertukar dengan 16 Mei. Itu yang kita tak nak. Jadi 13 Mei 1969. Ya. Jadi bila diisytiharkan darurat, tindakan yang diambil pada masa itu adalah menggantungkan sistem kerajaan berparlimen dan tertubuhnya satu gerakan, iaitu MAGERAN, Majlis Gerakan Negara, yang bertujuan untuk mengembalikan suasana harmoni serta keamanan dan menegakkan semula undang-undang negara.
Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Husin merangkap sebagai pengerusi Majlis Perundingan Negara pada waktu itu bersama 3 lagi wakil menteri. Allahyarham Tun Dr. Ismail bin Datuk Abdul Rahman yang pertama. Yang kedua, Mendiang Tun Tan Siu Sin, wakil kaum Cina, dan Mendiang Tun Virasamy Tirunyana Sambatan, wakil kepada kaum India. Dan juga terdiri bersama wakil-wakil kerajaan negeri dan wakil tokoh agama, badan profesional, perkhidmatan kesatuan sekerja, wartawan, persatuan guru dan wakil kumpulan kecil. Jadi selama beberapa bulan mereka yang bersama dalam Majlis Perundingan Negara telah merumuskan satu ideologi rukun negara. Baik, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Nafis bin Jeffrey. Saya memang sebelum ni kita tahu Nabasmi adalah sambutan khususnya untuk guru-guru di Malaysia. Tetapi yang saya tertarik adalah intipati berkenaan dengan Majlis Gerakan Negara, iaitu Maghren. Untuk pengetahuan umum, Maghren telah pun dimansuhkan pada tahun 1971 dan telah pun ditukarkan kepada sebuah gerakan yang baru, iaitu sebuah gerakan ataupun majlis yang kita semua tahu pada hari ini, iaitu Majlis Keselamatan Negara, MKN. Seterusnya, kita telah pun tahu apakah itu rukun negara, apakah rukun negara. Tetapi kita daripada awal, daripada kita persekolahan lagi, daripada kita sesi persekolahan lagi, kita telah pun didedahkan dengan 5 prinsip rukun negara. Tapi kita jarang sekali kita mendengar apakah intipati di bawahnya. Kita tahu ini adalah kepercayaan kepada Tuhan, tapi apakah di bawahnya kita tidak pasti. Intipatinya apa? Kalau kita tanya di orang di tempat umum sekalipun, ada antara mereka rukun negara pun tidak tahu apatah lagi intipati. Hari ini kita perlu untuk meneruskan, untuk pecahkan apakah itu intipati, apakah perkara yang berada di bawah daripada rukun negara, setiap prinsip rukun negara. Dengan itu, kita ada seorang pakar dalam kerajaan sendiri, iaitu Menteri Yang Berhormat Menteri Perpaduan Sendiri Yang Berhormat Dr. Shafie Fahmi. YB, apakah sebenarnya yang dimasukkan oleh setiap prinsip rukun negara, 5 prinsip rukun negara itu? Silakan YB. Okey, terima kasih diucapkan kepada saudara Nazmi yang berbahagia, juga Profesor Nafis Jeffrey ya. Okey, seperti mana yang telah dibicarakan oleh saudara Nazmi dan juga Profesor Nafis tentang rukun negara. Kita dilihat ramai rakyat Malaysia tahu serta cakna dan juga hafal tentang rukun negara. Tetapi adakah mereka tahu maksud ataupun definisi di sebalik rukun negara tersebut? Jadi saya di sini ingin menerangkan secara perinci tentang rukun negara. Rukun negara pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Bangsa dan negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Melalui kepercayaan beragama inilah akan menjadikan bangsa dan negara ini sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat. Perlembagaan persekutuan memperuntukkan bahawa Islam ialah agama rasmi persekutuan, tetapi agama dan kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram di Malaysia. Tindakan membeza-bezakan terhadap seseorang warga negara atas alasan agama adalah dilarang sama sekali, tuan-tuan. Jadi jawatan kuasa penggubal rukun negara menyedari akan pentingnya agama dan kepercayaan pada Tuhan dalam kehidupan manusia. Ketiadaan agama boleh meruntuhkan kepribadian seseorang dan juga sesuatu bangsa dan negara. Menyedari akan betapa pentingnya keteguhan pegangan anggota masyarakat terhadap ajaran agama masing-masing, prinsip ini telah dipilih sebagai prinsip pertama dalam rukun negara. Agama dijadikan sebagai pegangan utama umat rakyat Malaysia kerana ketiadaan agama boleh meruntuhkan kepribadian seseorang, sesuatu bangsa dan juga negara. Justru semua kepercayaan agama di negara ini harus menolak sebarang bentuk ekstremis agama.
Sebaliknya, mengamalkan fahaman kesederhanaan yang dapat menyubur sikap persefahaman dan tolak ansur atau saling bertoleransi. Kita teruskan dengan isi yang kedua, iaitu kesejahteraan pada raja dan negara. Kesejahteraan pada raja dan negara adalah berteraskan kepada amalan sistem demokrati berparlimen dan raja berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Selaras dengan kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai raja, mengikut perlembagaan, sistem beraja juga diamalkan di setiap negeri, dan Yang di-Pertuan Negeri bagi negeri-negeri yang tidak beraja, Seri Paduka Baginda Raja-Raja dan Yang di-Pertuan Negeri merupakan lambang perpaduan rakyat. Kesetiaan kepada raja dan negara bermaksud bahawa setiap warga negara hendaklah menumpukan sepenuh taat, setia, jujur dan juga ikhlas kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Di peringkat negeri pula, rakyat dikehendaki menumpukan taat setia kepada raja yang memerintah negeri, iaitu tempat mereka bermastautin tanpa mengurangkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya adalah keluaran perlembagaan. Keluaran perlembagaan bermaksud ketinggian dan keagungan undang-undang atau perlembagaan itu sendiri. Keluaran berperlembagaan Malaysia terletak kepada kedudukannya sebagai undang-undang tertinggi yang menjadi sumber dan juga punca kepada semua undang-undang di Malaysia, tuan-tuan. Dalam konteks ini, keluaran perlembagaan mengatasi Yang di-Pertuan Agong, Parlimen, Perdana Menteri dan Badan Kehakiman. Ini menjadikannya sebagai pelindung pada rakyat, dan semua undang-undang mestilah selaras dengan perlembagaan persekutuan. Jika tidak, maka undang-undang itu adalah terbatal. Badan Kehakiman adalah badan yang bertanggungjawab menjaga dan memelihara keluhuran dan ketinggian perlembagaan Malaysia. Badan ini berkuasa untuk menentukan kesahihan sesuatu undang-undang supaya undang-undang yang dilakukan di Malaysia adalah adil. Tidak dilupakan kepada prinsip rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kedaulatan undang-undang merupakan antara aspek yang penting dalam 5 prinsip rukun negara dalam memastikan semua etnik dalam Malaysia dapat hidup dengan aman, harmoni dan saling menghormati antara satu sama lain. Apabila semua pihak bekerjasama dan berganding bahu dalam mendaulatkan dan mematuhi undang-undang, nescaya negara akan dapat bergerak maju ke hadapan tanpa sebarang konflik yang menggugat kestabilan negara, kerana tanpa kestabilan dan suasana yang kacau bilau, kemajuan negara dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi dan lain-lain juga akan terbantu. Prinsip rukun negara yang terakhir adalah kesopanan dan kesusilaan. Saya juga akan menjelaskan secara terperinci tentang prinsip yang terakhir ini. Prinsip kesopanan dan kesusilaan yang disepadukan ke dalam rukun negara merupakan proses pembentukan ummah yang bersopan santun, mulia, berdisiplin, berhemah, berbudi bahasa dan juga mempunyai jati diri yang berwibawa. Justeru, amalan dan sifat yang demikian serta tindakan yang bertatatu sila akan menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang terbilang. Jadi itu saja penerangan saya berkenaan 5 prinsip rukun negara yang acap kali kita lafazkan sebagai seorang rakyat Malaysia. Terima kasih. Ya, saudara Nazmi. Alhamdulillah kerana sekarang ni kita telah pun jelas banyak intipati telah pun diberikan oleh kedua-dua belah panel, daripada pakar sejarah kita yang berbahagia sendiri, Profesor Mahdi Dr. Nafis Jeffrey. Juga kita ada Menteri Parlimen kita sendiri yang berhormat Dr. Syafiq Fahmi bin Ibrahim. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian di rumah, sebelum kita meneruskan lagi program kita pada hari ini, kami ingin berkongsi sebuah klip di dalam negara kita yang kami rasa ini sangat relevan untuk kita tunjukkan pada hari ini. Saksikan. Siapa di sini yang lahir pada bulan Ogos?
Go, go, go. Soalan seterusnya. Siapa di sini pernah ada atau masih mempunyai kawan baik selain bangsa anda sendiri? Siapa di sini percaya bahawa Malaysia merupakan negara yang maju dan harmoni? Siapa di sini yang bangga jadi rakyat Malaysia? Siapa di sini boleh nyanyikan lagu negaraku? Telah berjaya membuktikan bahawa Malaysia ini kita punya. At the end of the day, it just made me realize that we are very patriotic and we unite as one. I think sebab because I was standing, there were next to me, it was like from different races. There was Chinese next to me, Indian next to me, I am Malay, and we're together one song nyanyi sama-sama. Perasaan patriotik semakin berkobar-kobar. Dengan Cina, India, Melayu sekali together. Semua tak sombong. Merdeka, sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysia, satu suara laungkan merdeka. Ini kita punya. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada awal sehingga ke saat ini kita telah pun bercerita tentang apa itu rukun negara dan inisiatif kita untuk mengejar perpaduan kaum dan segelintir masyarakat kita, segenap masyarakat kita. Tetapi yang tidak ada bukti. Video klip tadi menerangkan, membuktikan bahawa sebenarnya kita telah pun mencapai perpaduan dalam negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah sebabnya pentingnya sebuah dasar kepada kerajaan sendiri untuk menerapkan sebuah prinsip, untuk menerapkan sebuah nilai supaya kita sendiri tidak berpecah belah. Hidup dalam sebuah negara, kita perlu sebuah bangsa. Jadi dengan ini kita dapat lihat rukun negara telah pun berjaya mendalami setiap warga Malaysia. Tetapi kita tak tahu apa strategi penegakan kerajaan. Dari dulu sampai sekarang, apa strategi, apakah kita cadangan yang dilakukan oleh kerajaan. Itu tak lain tak bukan kita akan tanya oleh yang bahagia kita, yang bahagia Profesor Mahdi Dr. Nafis Jeffrey untuk menerangkan cadangan ataupun strategi yang digunakan untuk merealisasikan 5 prinsip rukun negara ini. Silakan Prof. Baik, bercerita tentang strategi dan matlamat atau objektif pembentukan rukun negara ini, setiap perkara yang akan dilakukan, setiap sesuatu yang akan ditubuhkan mestilah mempunyai strateginya yang tersendiri dan bersebab. Jadi dalam konteks rukun negara yang dicipta oleh Majlis Perundingan Negara pada waktu itu terbahagi kepada 2 bahagian, di mana di dalam bahagian pertama ia menggariskan strategi atau objektif untuk Malaysia yang mahu dibentuk, dan pada bahagian yang kedua pula ini menggariskan 5 prinsip rukun negara yang saya pasti Yang Berhormat Menteri Dr. Shafik Lebar Arif untuk menerangkan secara terperinci tentang 5 prinsip tersebut. Jadi dengan kata mudahnya, bahagian pertama dalam matlamat atau strategi pembentukan rukun negara ini adalah untuk mencapai perpaduan antara kaum di Malaysia, iaitu Melayu, Cina dan juga India, yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. Kedua, ianya akan memelihara cara hidup demokratik kepada undang-undang negara dan perlembagaan, serta akan mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama di dalam Malaysia
Di sini kita dapat lihat sejauh mana strategi ini selepas terciptanya rukun negara. Pada waktu ini Malaysia di dalam keadaan yang sangat aman tanpa ada apa-apa rusuhan seperti negara luar contohnya. Yang dapat juga dilihat kita sangat menghormati undang-undang dan perlembagaan negara. Sudah pasti strategi ini juga dapat membentuk satu sikap yang liberal terhadap kebudayaan yang kaya dan berbagai corak. Dan suka saya ingatkan bahawa liberal dan liberalisme adalah satu perkara yang berbeza. Kalau nak bercerita tentang liberal dan liberalisme ni dah keluar di dalam konteks tajuk forum kita pada hari ni. Jadi tentang tu perlu adakan forum yang lain lah. Baiklah Warf. Okey, tajuk liberalisme kita memang ada dalam list kita. Kan? Kita ada panel kita, antaranya Prof lah. Tapi tajuk tu kita boleh bincangkan. Tajuk yang menarik untuk kita bincangkan. Tapi kita boleh bincangkan di sesi di program yang akan datang. Kita akan jemput balik Prof, datang balik ke studio kita untuk kita bincangkan pasal berkenaan dengan tajuk kita liberalisme itu tadi. Tajuk yang menarik. Okey. So terima kasih Prof kerana memberikan intipati ataupun konklusi tentang apakah cadangan dan strategi yang digunakan oleh kerajaan sendiri. Kita sekarang ni berada dalam PKP 1.0, 2.0 terapun berlalu. Jadi apakah kepentingan, apakah yang sedang dijalankan, apakah hubung kait antara rukun negara sendiri dengan PKP yang telah kita laksanakan. Tak lain tak bukan, soalan ini akan diajukan kepada mereka yang berada dalam kerajaan. Tak lain tak bukan, ianya adalah yang berbahagia, maafkan saya, yang berhormat Menteri Paduan sendiri, iaitu yang berhormat Dr. Syafiq. Silakan Doktor. Silakan Doktor. Baiklah saudara Nazmi, ketika seluruh dunia diuji dengan penularan pandemik COVID-19, sejak itu dilihat banyak pihak terkesan akibatnya dalam menempuhi kehidupan seharian. Ya saudara, di Malaysia, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP mengubah sedikit sebanyak cara kehidupan masyarakat. Antara hikmah Perintah Kawalan Pergerakan yang berlaku sepanjang penularan wabak COVID-19 ini adalah kita dapat menghayati rukun negara. Sebelum ini terdapat ramai orang yang terlalu sibuk dengan urusan harian kerana mencari kesenangan dunia yang sementara, sehingga mereka lupa kepada Sang Pencipta yang memberi rezeki dan mencipta segala khazanah alam. Akhirnya ramai manusia mula sedar dan aku bahawasanya ada yang lebih penting dalam kehidupan ini, iaitu percaya, yakin dan berharap serta berusaha seiring dengan perintah Allah serta mentaatinya. Keprihatinan yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah memberi nasihat dan turun padang untuk memastikan keberkesanan Perintah Kawalan Pergerakan bagi mengekang penularan wabak COVID-19, menampilkan peranan institusi diraja ketika negara berdepan krisis. Contohnya bagi dia sendiri bersama isterinya turun ke padang untuk melihat sendiri adakah Perintah Kawalan Pergerakan di Malaysia berkesan pada rakyat sendiri, di Malaysia sendiri. Itulah sedikit sebanyak hubung kait antara rukun negara di negara kita dengan Perintah Kawalan Pergerakan di Malaysia. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita telah pun berada di penghujung rancangan kita, program kita pada hari ini, dan kita harap bahawasanya rukun negara bukan saja menjadi percakapan di mulut dan disimpan dalam hati. Kita perlu untuk terapkan. Sebenarnya rukun negara adalah bukannya satu perkara yang main-main. Ia adalah satu kesepaduan kemasyarakatan kita dalam Malaysia sendiri. Demi untuk mencapainya, kita perlu faham prinsip-prinsip
untuk kita bersatu padu. Itulah adanya rukun negara. Jadi tuan-tuan dan puan, tanpa membuang masa, inilah dia di akhir rancangan. Kita berjumpa lagi di program yang akan datang, dalam siri kita yang akan datang. InsyaAllah jika ada ruang dan masa dan kelapangan daripada Allah SWT, kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Terima kasih Prof, terima kasih YB kerana bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.